warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Sebuah kitab yang membincangkan perbahasan utama fikah mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini insya-Allah kita akan sambung pada jilid yang kedua, muka surat 398. Muka surat 398. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis yang lalu kita telah jelaskan bahawa Islam memberikan perhatian terhadap keluarga. Sebab keluarga merupakan asas kepada sesebuah masyarakat. Jadi individu, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian negara. Jadi individu-individu yang hidup dalam satu unit ni dinamakan sebagai keluarga. Ada ibu, ada bapa, ada anak. Ini disebutkan sebagai keluarga. Dan Islam memberikan perhatian kepada keluarga. Sebab ia merupakan satu komponen penting dalam masyarakat. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat bagaimana Islam mementingkan urusan kekeluargaan ini. Baik, antaranya Islam menyuruh untuk berkahwin. Baik, kita bacakan dulu dalam kitab kita. Keprihatinan Islam terhadap keluarga. Keprihatinan Islam terhadap keluarga nampak jelas dalam pensyariatan dan hukum yang mengatur sistem kekeluargaan tersebut. Islam, dia bukan biarkan manusia untuk hidup secara bebas, tanpa peraturan, tanpa hukum hakam. Tetapi Islam atur supaya kehidupan manusia teratur dalam keadaan tersusun. Baik, dalam persoalan kekeluargaan, maka Islam suruh berkahwin. Supaya perhubungan antara suami isteri itu, lelaki dan perempuan, adalah atas dasar perkahwinan. Ada tanggungjawab di samping kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang didapati daripada perkahwinan tersebut. Berbeza kalau tidak ada perkahwinan. Seorang lelaki dia mempunyai hubungan dengan seorang perempuan,
tidak ada tanggungjawab, si perempuan dibiarkan terabai, si lelaki hanya melampiaskan nafsunya. Tapi bila ada sistem perkahwinan yang teratur, maka ia akan membangun institusi keluarga. Baik, suruhan berkahwin. Perkahwinan bertujuan untuk membangunkan institusi keluarga. Hal ini adalah kerana keluarga tidak wujud kecuali dengan berkahwin. Tanpa ikatan perkahwinan, hubungan jenis antara lelaki dan perempuan adalah zina. Ini yang kita sebutkan bahawa untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dengan perempuan dengan pernikahan. Itu yang disebutkan sebagai akad nikah. Ajaibnya akad nikah ni, dengan akad nikah jika cukup syaratnya maka telah sah sebagai suami isteri. Mereka boleh buat apa sahaja melainkan perkara yang tidak dibenarkan. Yang lain semua boleh. Tapi sebelum itu ada peraturan-peraturan yang sangat ketat antara hubungan lelaki dan juga perempuan. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu menghampiri zina. Jadi Allah melarang daripada mendekati zina. Allah bukan larang berzina secara terus, tapi Allah larang mendekati zina. Dekat pun jangan. Apatah lagi melakukan perbuatan zina. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menghampiri zina itu lebih mendalam daripada larangan daripada zina itu sendiri. Kerana lebih menyeluruh. Baik, kalau Allah kata jangan kamu hampiri zina, itu lebih umum daripada jangan kamu berzina. Baik, kalau Allah kata jangan berzina, mungkin ada yang kata berzina yang tak boleh, tapi pegang-pegang tangan boleh, duduk berdua-duaan, berbual-bual dengan mesra boleh. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu hampiri zina, maka tu lebih umum, lebih meliputi kepada semua perkara. Sama ada muqaddimahnya ataupun perbuatan zina tersebut. Jadi bila Allah kata jangan kamu hampiri zina, yang pertama, jangan buat perkara-perkara yang menjadi muqaddimah kepada zina. Pendahuluan kepada zina, muqaddimah kepada zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Jangan bertepuk tampar, keluar berdua-duaan, bercakap ataupun berkhalwat dan yang seumpama. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada perbuatan zina tersebut. Jadi lebih umum. Jadi Allah kata jangan kamu hampiri zina, itu meliputi larangan daripada menghampiri perbuatan zina dan juga larangan daripada perbuatan zina itu sendiri. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata wala taqrabuz zina, maka ini sesuai dengan pepatah Arab. Orang Arab kata man hama haulal hima yushiku ayyaqa fi. Kalau satu orang dia bermain-main dekat-dekat dengan taman larangan, maka dibimbangi dia akan masuk ke taman larangan tersebut. Kalau raja-raja pada masa dahulu, mereka ada taman-taman larangan mereka. Kawasan tu untuk raja dan juga kerabatnya saja, ataupun yang dibenarkan masuk. Orang lain dilarang masuk. Kalau ada rakyat yang bermain di sekitar dekat-dekat situ, takut-takut dia akan termasuk dalam kawasan larangan tersebut. Ini yang terjadi. Maka dalam ayat ini Allah larang, jangan kamu berzina dan juga jangan kamu menghampiri perbuatan zina. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zina ni adalah satu perbuatan yang keji. Dari segi yang pertama, dari segi syarak, dari segi agama. Yang kedua, dari segi akal. Yang ketiga, dari segi fitrah. Kalau kita lihat,
Zina ni adalah satu perkara yang keji dari tiga-tiga sudut ni. Dari segi syarak, dari segi agama. Dari segi agama ni melanggar hukum Tuhan. Dari segi agama, ianya perbuatan zina ni melanggar hukum Tuhan. Baik, dari segi akal, seorang tu dia tak berzina, dia tak suka dia tak dia takkan berzina dengan ibunya, dengan orang jirannya, sebab itu orang yang mempunyai akal dia tak akan buat begitu. Sebenarnya orang yang berzina dia ikut nafsu, dia tidak ikut akalnya. Baik, yang ketiga dari segi fitrah, satu orang dia akan benci. Pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, tanya, minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Macam mana? Baik, maka Nabi SAW jawab, engkau suka tak kalau ada lelaki yang berzina dengan ibumu? Oh, dia marah. Dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan anakmu? Akhirnya dia tahu bahawa benda ni kalau dia tak suka untuk dilakukan kepada keluarganya, maka begitu juga dia tidak suka untuk dilakukan kepada orang lain. Maka kalau begitu hendaklah ditinggalkan zina. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ulama sebutkan zina ni keji kerana dalam zina ni ada keberanian untuk melanggar hukum dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga merendahkan hak perempuan dan keluarga perempuan serta suami perempuan tersebut. Selain daripada itu, bercampur nasab. Tak tahu ni anak siapa. Ni anak si suami ke ataupun anak kepada skandal perempuan ni. Tidak diketahui. Maka jadi ragu-ragu. Jadi ragu-ragu. Itu satu. Kemudian tak tahu nak anak ni nak dibinkan kepada siapa. Kalau dibinkan, kalau si perempuan ni kalau disembunyikan, dibinkan kepada suaminya, sedangkan tu bukan anaknya. Kalau dibinkan pula kepada bapa asalnya, itu tak sah dalam fiqah. Itu jadi bercampur. Ini yang Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wasa asabila dan sesatu jalan yang buruk. Zina ni adalah seburuk-buruk jalan. Kerana orang ni tidak mengikut jalan yang betul. Kalau nak dapat anak, nak melempiaskan nafsu syahwat, maka berkahwin. Dalam Islam dibenarkan 1, 2, 3 sehingga 4. Jadi jangan ikut jalan yang tak betul. Setengah perempuan dia takut suaminya itu berpoligami, tapi dia tak takut suaminya itu berzina, dia tak takut suaminya itu buat mukaddimah zina. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan ini perlu kita perhaluskan supaya kita faham bahawa di sebalik apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah yang besar. Kalau orang meneliti, maka dia akan melihat bahawa apa yang Allah tetapkan itu adalah terbaik. Manusia, dia nampak dalam jangka masa pendek. Dia nampak kebaikan sedikit dalam jangka masa pendek. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kebaikan yang panjang, yang banyak dalam jangka masa panjang. Begitu juga, manusia lihat satu benda tu buruk sedikit dalam masa jangka pendek. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila haramkan sesuatu, maka Allah tahu pada perkara tersebut ada kebaikan, keburukan yang banyak dalam jangka yang masa yang panjang. Tuan-tuan puan rahmat Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan berkahwin. Begitu juga berkahwin lebih daripada satu. Kita tengok satu saja kebaikan dia, tapi mungkin Allah pasti tahu ada kebaikan yang banyak padanya. Sebaliknya, bila Allah haramkan zina, kita tengok zina ni tak baik dari satu segi saja. Untuk jangka masa pendek saja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa zina ni ada keburukan yang banyak untuk jangka masa panjang. Sebab tu kita kena beriman dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang maka kita tinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, AIDS. Dulu mana ada penyakit AIDS? Sekarang wal-iyazubillah. Dulu kalau kita baca, AIDS ni tersebar melalui perkongsian jarum darah. Tapi sekarang ni ada statistik disebutkan bahawa yang paling banyak tersebarnya AIDS melalui hubungan sejenis. Lelaki dengan lelaki. Wa'iyyazubillah. Tengok.
Allah dah haramkan lama, mesti ada buruk. Tinggalkan. Cuma perlukan iman. Orang yang beriman, dia akan yakin bahawa di sebalik hukum Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, itu ada kebaikan yang banyak untuk jangka masa yang panjang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi dalam ayat ni Allah kata, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Baik. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang perkahwinan. Apabila kamu, wahai kaum lelaki, telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, dengan cara berkahwin, ghaira musafihin, tidak dengan maksud berzina. Sifah ni berzina dengan secara terang-terangan. Sifah berzina dengan cara terang-terangan. Wala muttakhizi akhdan, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Baik. Akhdan ni daripada perkataan khadanun. Khadanun tu adalah perempuan-perempuan simpanan ataupun kekasih-kekasih gelap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu mahukan perempuan, kahwin. Jangan kamu berzina, satu. Yang kedua, jangan kamu simpan perempuan simpanan. Dua-duanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kahwin. Kahwin dengan cara yang betul, jangan berzina. Sama ada dia bayar ataupun tidak, sama ada dia cari perempuan yang nak berzina dengan dia ataupun dengan melacur, ataupun jangan dia mencari perempuan-perempuan yang simpanan. Dia bela perempuan tersebut, kemudian dia datang secara sembunyi-sembunyi dan buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa orang yang beriman sepatutnya mencari yang halal dengan berkahwin, bukan dengan berzina ataupun mencari kekasih-kekasih gelap. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengarang dalam kitab kita ini disebutkan tentang tanggungjawab suami isteri. Tanggungjawab suami isteri, hak-hak suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya. Baik. Yang pertama, tanggungjawab suami terhadap isteri. Yang pertama, mas kahwin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kahwin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dalam ayat ini Allah kata, wa atun nisa, berikan kepada perempuan. Perempuan-perempuan yang nak dikahwini, saduqatihinna, mahar ataupun orang kita sebut mas kahwin. Nihlah dengan penuh kerelaan, dengan rela hati, dengan mesra, dengan kasih sayang, bukan rasa benci, bukan kerana terpaksa, tapi dia berikan mas kahwin tu kerana rela hati, kerana kasih sayang. Nihlah tu pemberian yang diberikan dengan perasaan kasih sayang. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh lelaki-lelaki yang ingin mengahwini perempuan menyerahkan mas kahwin kepada isteri-isteri mereka. Jadi ulama ambil daripada ayat ni bahawa wajib bagi suami untuk memberikan mahar ataupun mas kahwin kepada isteri. Jadi ini kewajipan yang pertama ke atas suami. Baik. Yang kedua, nafkah. Yang kedua, memberikan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh berikan rezeki dan juga pakaian kepada ibu kepada anak. Seorang lelaki dia ada isteri dengan hasil perkahwinan tersebut ada anak. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh si bapa ni berikan makanan dan juga pakaian kepada ibu si anak tadi.
Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ini. Jadi memberi nafkah. Ulama ambil di sini kewajipan ke atas suami untuk memberikan nafkah. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik. Apa itu nafkah? Baik, kata ulama, nafkah tu adalah semua keperluan asas kepada manusia. Seperti apa? Makanan. Suami wajib sediakan makanan untuk isterinya. Minuman. Sediakan minuman untuk isterinya. Baik, pakaian. Pakaian yang boleh dipakai sesuai untuk isterinya. Baik, dan juga tempat tinggal. Suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal untuk diberikan kepada isterinya. Jadi ini yang dianggap sebagai nafkah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ditanya tentang hak isteri atas suami. Suami wajib buat apa untuk isterinya? Baik, Nabi SAW sebutkan, antut'imaha idza ta'imta. Engkau beri kepada isteri engkau makan jika engkau makan. Apa yang engkau makan, kau berikan juga kepada isteri engkau. Baik, wa taksuha idza tasaita. Engkau berikan kepadanya pakaian jika engkau memakai pakaian. Jadi sediakan pakaian dan juga makanan kepada isteri. Jadi ini merupakan kewajipan ke atas suami. Baik. Baik. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib memberi isteri kamu nafkah dan pakaian dengan sewajarnya. Jadi dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi SAW kata isteri berhak untuk dapat apa? Makanan dan juga pakaian. Baik, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara tak ditetapkan. Tidak ditetapkan. Baju kurung ke, nak kena jubah ke, makan tu nasi ke roti ke, tak ditetapkan. Dengan cara yang sewajarnya. Kalau di tempat kita orang makan nasi, maka sediakan nasi. Kalau di Eropah sana mungkin dia makan roti, maka sediakan roti. Pakaian pun begitu juga. Kalau di tempat kita mungkin perempuan kebanyakannya bermakai baju kurung. Sediakan baju kurung untuk dia. Kalau di negara yang ada musim panas, musim sejuk, sediakan baju untuk musim panas. Satu pasang. Musim untuk sejuk, satu pasang. Jadi sesuai dengan keadaannya. Ini hebatnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tentukan. Allah tak tentukan secara terperinci sebab Allah nak serahkan kepada manusia untuk mereka buat keputusan sesuai dengan keadaan dan juga tempat yang mereka tinggal. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi wajib untuk suami berikan mas kahwin. Yang kedua nafkah. Baik, yang ketiga pergaulan yang baik. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk bergaul dengan isteri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, suami bukan saja sediakan benda-benda fizikal, makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi mesti hidup dengan baik bersama dengan isterinya. Hidup dengan baik, hidup dengan mesra. Jadi Allah tak tentukan secara terperinci. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bergaullah dengan isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Buatlah apa yang dianggap baik, baiklah. Jadi kalau selagi tidak bertentangan dengan syarak, maka tu baik-baik. Nak bagi bunga pada isteri, silakan. Nak cium dia sekali, dua kali, satu hari itu tak ditentukan. Terpulang kepada kamu. Pandai-pandailah kamu uruskan. Tapi dengan cara yang baik. Jadi di samping keperluan fizikal, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk menjaga mereka, bergaul dengan mereka dengan baik. Jadi bukan saja setengah-setengah lelaki diingat apabila dia dah siapkan semua untuk isterinya, makanan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan seumpamanya, dia kata dah.
Dia tak layan, dia boleh pukul isteri dia, dia boleh maki hamun isterinya, kemudian diungkit pula, dia kata aku yang bagi makan kau. Aku yang beli beras. Istilah dia, aku yang beli beras. Itu tidak sepatutnya dilakukan. Sebab kalau kita tengok, Nabi SAW, dia merupakan orang yang paling baik kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebutkan, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, keluargaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebutkan perkara ini, nak sombong ke, nak berbangga-bangga, tidak. Tetapi Nabi SAW ingin supaya kita tengok bagaimana Nabi SAW melayan, bergaul dengan isteri. Sebab tu Nabi seolah-olah puji diri dia. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi dengan perkataan Nabi SAW ni, maka orang, manusia, umatnya sepatutnya cari macam mana Nabi SAW layan keluarganya. Macam mana Nabi SAW bergaul dengan isterinya. Bagaimana Nabi SAW berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana Nabi bercakap dengan mereka. Apa yang Nabi SAW buat bersama-sama dengan isterinya di rumah. Ini yang perlu kita buat. Jadi Nabi puji dirinya, Nabi sebutkan kelebihan dirinya kerana Nabi SAW ingin kita mencontohi Rasulullah SAW dalam hubungan kekeluargaan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam kitab kita ini disebutkan 3 hak isteri atas suami. Baik, kita pindah pula. Tajuk yang seterusnya, tanggungjawab isteri terhadap suami. Apakah kewajipan yang wajib dilakukan oleh isteri terhadap suami? Baik. Yang pertama, taat dalam perkara bukan maksiat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksud perkataan qiwamah ialah kepimpinan dan hak ketaatan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam surah An-Nisa ni Allah beritahu bahawa lelaki-lelaki adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin, maka dia mesti ditaati. Sebab kalau pemimpin tu tak ditaati, maka tidak ada gunanya ada pemimpin dan yang dipimpin. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita, maka ini bermaksud bahawa isteri hendaklah taat kepada suaminya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seorang perempuan tu dikahwinkan oleh bapanya ataupun datuknya ataupun walinya, maka ketaatan perempuan ini adalah kepada suaminya. Selepas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wajib dia untuk taat kepada Allah, kemudian wajib dia untuk taat kepada Rasul, kemudian yang seterusnya adalah taat kepada suaminya. Dan ketaatan isteri ini adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara-perkara yang ma'ruf. Malam ni kita banyak dengar perkataan ma'ruf. Perkara-perkara yang baik. Bukan dalam perkara-perkara maksiat. Jadi contohnya, suami suruh isteri salat. Wajib untuk si isteri salat. Allah suruh dia salat. Rasulullah SAW suruh salat. Suami pun tegaskan, suruh untuk salat. Maka wajib untuk isteri dia buat. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Begitu juga, kata ulama, ketika suami suruh isterinya untuk bersama dengan dia. Wajib untuk isteri taat kepada dia. Untuk taat kepadanya. Sebab tu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fabata ghadbana 'alayha fabata ghadbanun 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya untuk bersama, kemudian isteri enggan, tak mahu tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka lalu suami ni marah, maka Nabi SAW beritahu malaikat akan melaknatnya sehinggalah pada waktu pagi. Ini bagaimana Nabi SAW sebutkan wajib bagi isteri untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Baik.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara maksiat, tidak boleh seorang isteri untuk taat kepada suaminya. Dan kalau suami kata engkau kena taat kepada aku, sedangkan perkara itu adalah perkara maksiat, perkara yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak wajib diikut, malah haram untuk diikut. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Tuhan. Jadi tak boleh isteri taat kepada suami dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami kata buka aurat, keluar rumah tak payahlah pakai tudung, rimas abang tengok kata. Ni isteri tak boleh taat. Kalau dia taat berdosa. Dia berdosa sebab arahan suaminya itu bercanggah dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi yang pertama, tanggungjawab isteri kepada suami adalah taat kepada suami dalam perkara yang bukan maksiat. Baik. Yang kedua, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Baik, kewajipan isteri kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu. Baik, riwayat Muslim, hadis yang sahih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, janganlah sama sekali para isteri mengizinkan seseorang yang kamu benci masuk dan duduk di dalam rumah kamu. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh seorang isteri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya sedangkan suaminya ada di situ kecuali dengan izin suaminya. Jadi kadang-kadang ada suami dia tak suka orang-orang tertentu datang ke rumah. Tak kira lah lelaki ke perempuan. Kalau lelaki tak sepatutnya lah kan. Bukan mahram datang rumah masuk. Tak sepatutnya dia masuk melainkan dengan izin suami. Ini bukan mahram. Ada orang kadang-kadang datang tetamu lelaki, suami tak ada rumah, dia jemput pula masuk. Tak boleh. Sepatutnya biarkan mereka dulu tunggu di luar. Kalau suami balik nanti barulah masuk ke dalam rumah. Sebab boleh jadi fitnah. Macam-macam fitnah. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, begitu juga perempuan. Ada setengah perempuan yang suami tak berkenan dengan sifatnya ataupun akhlaknya. Setengah perempuan ni kadang-kadang dia suka bawa mulut ataupun menyebabkan pergaduhan antara suami isteri. Maka si suami ni kata, dia kata si fulanah ni jangan bagi masuk rumah. Maka si isteri tidak boleh mengizinkan perempuan ni untuk masuk ke rumah walaupun dia seorang perempuan. Ini yang perlu kita faham. Baik, sebab tu Nabi SAW dengan jelas kata tidak boleh seorang isteri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini yang diambil daripada hadis ini. Baik. Jadi yang kedua tadi, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumah tanpa keizinan dan keredaan suami. Baik. Tanggungjawab isteri yang ketiga terhadap suaminya, menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala khairi ma yaknizur rajulu al-mar'atu salihah, allati idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi." Baik. Kata Nabi SAW, mahukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Harta yang terbaik bagi seorang lelaki, apa dia? Maka Nabi SAW sebutkan, Nabi kata, perkara itu ialah seorang isteri yang salihah. Seorang isteri yang salihah. Rupanya, isteri yang salihah ni merupakan satu nikmat yang sangat-sangat berharga kepada seorang lelaki. Sebab tu perlu untuk mencari perempuan yang salihah. Kalau nak berkahwin, carilah perempuan yang salihah. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan seorang perempuan tu dikahwini kerana 4 perkara.
kerana keturunannya, kerana hartanya, kerana kecantikannya, kerana agamanya, Nabi kata carilah yang wanita yang kawinilah perempuan kerana agamanya, maka kamu akan beruntung. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik perkara yang disimpan, sebaik-baik harta ataupun perbendaharaan seorang lelaki adalah isteri yang salihah. Baik, Nabi SAW sebutkan sifat perempuan tersebut apabila dipandang menggembirakannya. Baik, apabila dipandang menggembirakannya. Baik, kata ulama, kerana akhlaknya yang baik dengan suaminya. Ada perempuan tak cantik tapi Masya Allah dia punya cakapnya teratur, sopan. Kemudian dia berhias untuk suaminya. Dia bersihkan diri dan dia berhias untuk suaminya. Tajammul wa tazayyun. Itu pun perlu dibuat oleh seorang isteri. Baik, sebagai ulama kata yang dimaksudkan di sini apabila dipandang menggembirakannya, isterinya ni dalam keadaan taat kepada Allah. Rupanya antara perkara yang membuatkan suami tenang adalah isteri yang taat kepada Allah. Dia sembahyang dia jaga, puasanya dia buat tak kelam kabut. Ada isteri kalau suami tak suruh sembahyang dia tak sembahyang. Jadi suami ni sibuk dengan perkara-perkara tu, sedangkan itu kewajipan agama. Jadi dia tak rasa tenang dengan isterinya, tak rasa gembira dengan isterinya. Maka kalau nak jadi isteri yang salihah, hendaklah buat perkara taat di samping berakhlak baik dan juga berhias untuk si suami. Baik. Yang kedua, Nabi kata apabila diperintahkan mentaati. Kalau suami suruh, dia taat dengan suruhan suami. Dan yang ketiga, apabila suaminya tiada, dia memelihara dirinya dan harta suaminya. Jadi dia jaga maruah dirinya. Dia tidak melakukan zina ataupun perbuatan yang seumpamanya. Begitu juga dia jaga harta suaminya. Jaga harta suaminya sama ada dengan tidak membelanjakan dalam perkara-perkara yang tidak disukai suami. Jadi kalau suami kata jangan beli benda tu, janganlah beli walaupun kita suka. Mungkin ada maslahat suami, mungkin dia perlukan duit tu untuk perkara yang lain. Itu satu. Yang kedua, tidak membelanjakannya dalam perkara yang haram. Jadi jaga harta suami itu adalah dengan tidak membelanjakan pada perkara yang haram. Kalau dibelanjakan pada perkara haram, sia-sia suami itu mencari nafkah yang halal. Dia cari nafkah yang halal, isteri belanja kepada perkara yang haram. Itu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri. Jadi ini ada 3 hak isteri, tanggungjawab isteri. Ada 3 tanggungjawab isteri terhadap suami. Yang pertama, taat dalam perkara bukan maksiat. Yang kedua, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa izinnya. Yang ketiga, menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Baik, InsyaAllah pada majlis akan datang kita akan sambung tanggungjawab ibu bapa dan anak. Ini insya-Allah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.